Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua penonton-penonton yang mengikuti live ini. Thank you, terima kasih kepada anda semua kerana terus memberikan sokongan anda buat CTC.fm dan setiap segmen yang diberikan khas untuk anda semua. Ini yang kita berikan ni adalah semuanya untuk anda, bukan untuk orang lain. Dan kalau boleh kita share, share ramai-ramai, kita bagi tahu dekat rakan-rakan di luar sana, trader-trader khususnya, yang bukan trader pun boleh juga ambil tahu berkenaan dengan pergerakan mata wang asing daripada sudut fundamental bersama dengan Cikgu Yun. Baik tuan-tuan dan puan-puan, 147 hari ni COVID-19 agak menggusarkan kita lah, sebab kita nak hari Sabtu ni ada pilihan raya di Sabah. Di Sabah juga paling tinggi. Kita takut nanti ada kluster PRN. Itulah, kita doakan semuanya baik-baik sajalah. Yang di Kedah ada kematian 3 hari ni. So sama-sama kita jaga diri kita dan juga keluarga kita. Jagalah SOP sebaik-baiknya. Baik, seperti biasa, baju daripada baju baik tu pun sama. Ceponca. Okey, ini baju besi-besi bulan-bulan kemerdekaan. Tapi kita boleh pakai setiap masa. Kalau bersukan, terbaik. Kain kain design dia memang terbaik. Baik, episod yang ke-147 bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun, CTC 23 September 2020. Alhamdulillah kita dapat bersama dan kita tengok dekat sini kita dah ada Syah Metal Drift. Assalam semua hadir. Bagus, dah hadir dah. Awal-awal lagi dia dah hadir. Kemudian kita ada Hafiz Singh. Ya Allah, lamanya mana menghilang ni. Okey, salam Pok Su dan Sifu Yun. Waalaikumsalam. Yun, bagi analisa EU1 insya-Allah. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang ingin anda ajukan kepada Cikgu Yun, anda letakkan di ruangan komen dan insya-Allah saya akan ajukan soalan anda tu kepada Cikgu Yun supaya soalan anda ni dapat dimanfaat kepada semua yang lain. So tuan-tuan, kalau dah bersedia, seperti biasa saya dah bersedia, Boboy juga dah bersedia. Cikgu? InsyaAllah. InsyaAllah ya. Kalau tutup tu dia clear tak? Okey je. Okey. Okey, baik. Biasa pakai kena pakai. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini kita dah 5 Safar 1442 Hijri dan semakin lama semakin orang kata dalam bidang exchange ataupun tukaran mata wang asing ni, kita nampaklah dia punya perkembangan. Lepas tu dah ramai juga yang tahu berkenaan fundamental ni betapa pentingnya untuk kita guna pakai untuk kita menjadi seorang trader yang bijaksana. So tanpa membuang masa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu InsyaAllah, alhamdulillah sihat. Fitri Hakim pun dah masuk. Ini semuanya orang-orang yang biasalah yang akan bersama-sama dengan kita. So jangan lupa kita share dan jangan lupa pergi ke channel YouTube kami, CTC FM, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Tombol lonceng. Tombol lonceng. Baik, Ahmad Zaki Razali pun dah masuk. Alhamdulillah. Sambil-sambil tu kita share lah. Kita share dekat member-member yang lain. Dan Ahmad Zaki saya dah sebut. Baik, hari ni, malam ni kita mulakan dengan apa impact sekiranya, Cikgu, ni soalan lah sebelum kita mula Cikgu. Apa impact sekiranya vaksin yang dijanjikan oleh Amerika tu, ialah Amerika kan janji, tidak langsung berguna? Ni ada pertanyaan, dia PM saya lah, soalan-soalan macam ni saya pun nak jawab pun tak kerti, padahal rasanya Cikgu dah jawab 2 minggu lepas. Kan? Sekali lagi dia nak tahu pasal benda ni sebab dia nampak sekarang ni Trump dalam keadaan, dia kata dalam keadaan takut, bayang-bayang, sebab dia punya tweet dah tak laku. yang baru ni je lah, yang lain-lain semua laku. Dia laku. Macam mana Cikgu? Saya soalan ni soalan yang general. General. Bagaimana seandainya vaksin itu tidak laku? Tak menjarap lah, tak menjarap. Tak menjarap. Tak boleh fungsi. Stok akan jatuh teruk, dolar akan semakin mahal dan USD index akan terbang.
Dolar akan terbang, emas akan jatuh teruk, euro akan jatuh teruk, pound sterling lagi teruk, bertambah-tambah teruk, AUD akan bertambah teruk. Yang akan jadi king adalah dolar Amerika. Wow. Dengar tu baik-baik ya. Peace, kau dengar Peace. Kau yang tanya ni. Itu jawapan daripada sebab apa dia cukup berbangga, tapi itulah dia. Jadi dah dapat penerangan. So tanpa membuang masa, saya serahkan ke Chopang dekat cikgu untuk kita mulakan segmen kita yang episodnya dah masuk 147. Silakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CC.FM di luar sana, pelayar-pelayar gadget, TV CC.FM, tidak kira daripada aplikasi apa yang anda guna pakai, tidak kira mana juga anda berada, latar belakang anda yang bagaimana, trading style anda yang bagaimana, cara hidup anda yang bagaimana, pilihan lorong yang anda pilih untuk menentukan diri anda sendiri dan keluarga yang bagaimana, dan hujungnya adalah situasi posisi anda sebagai seorang trader juga yang bagaimana. Asal saja ada kemanfaatan pilihan anda itu, kita panjang-panjangkan untuk manfaat itu, semua orang akan mendapat nikmatnya, insya-Allah. Sedikit berbeza ayat tagline saya malam ini pasal Apa tu? demam sikit. Sikit lah. Tapi okey lah, insya-Allah. Demam nak dewasa tu. Tubuh gigi. Demam nak tubuh gigi. Allahu akbar. Sekali lagi diberikan ruang dan peluang bersama-sama dengan ke udara pada malam ini dalam satu segmen yang saya rasa dah semakin kuno. Segmen ini segmen yang yalah, lama, bukan dia kuno, ada lama. purba kuno lama. Pak Lu lama, kalau saya kuno sebab segmen ini saya develop di awal 5 tahun tiada dulu. siapa-siapa pun, dan diguna pakai sehingga ke hari ini. Jadi andai kata ada manfaat tu, mudah-mudahan ia berpanjangan. InsyaAllah. Tapi jika ada perkara lain yang lebih baik daripada segmen ini, mungkin dah sampai masa untuk kita permudahkan ataupun perkembangkan mengikut kesesuaian semasa. Apapun apa yang saya faham, walau buruk macam mana pun ilmu tu, kalau asas makannya mula dengan cuci tangan, zaman nanti kata dekat atas langit sekalipun makan tetap cuci tangan. Betul kan? Jadi kuno, purba dan lama, di mana letak dan tempatnya. Asal manfaat kan? Jadi renung-renungkanlah. Jika Selamat berminat, beramal. sebutkan. Jika tak berminat, tutup aja, pergi tengok TV cerita lain. Baik tuan-tuan, 23 hari bulan 9 kita melihatkan satu perjalanan mingguan selazimnya, beberapa bentuk jadual berkala dalam Forex Factory yang akan saya jadikan satu rujukan kita. Memang inilah istilahnya kitab kan, istilah kitab. Buka lembaran pengenalan episod 1, episod 2, episod 3, dan kali ini 21 September sehingga InsyaAllah 25 September. Ini dalam kalender working days kita kan, dan kita berakhir pada 26 September. Untuk bermula di antara 20 ini hari Minggu lah. Maknanya kalau orang kerja juga kena marah dengan kerajaan pasal nanti jabatan buruh pening macam mana nak bayar gaji lah. Marah. Okey, so hari ini hari berjimba-jimba, tidak dibenarkan bekerja. Kita ada hari Isnin 21 September. Alhamdulillah, Christine Lagarde ada menyatakan sesuatu pada jam 8.20 malam. Pada tarikh yang sama juga Fed, Jerome Powell. Saya dapat melihat sedikit insiden ini semasa Jerome Powell yang lebih saya minati untuk saya ikuti. Memang nada tone dia memang dovishness. Dia memang meletakkan satu gambaran bahawa dolar boleh dalam keadaan yang sebenarnya tidaklah terlalu hebat pun. Tetapi disebabkan beliau mendapat sokongan daripada The Senate bahawa mereka akan menggunakan semaksimal mungkin apa saja tools yang mereka ada. Sama ada toolbox, sama ada tooltip, toolbar dan segala-galanya untuk memastikan kedudukan ekonomi itu dalam keadaan baik. So ini memberi satu petanda jelas bahawa Amerika setakat ini memang hanya dipacu oleh keadaan makroekonomi yang sememangnya baik. Saya juga menyatakan bahawa ini hasil kerja Donald Trump setelah beliau
membunuh berjuta-juta nyawa kerana semata-mata ingin mempertahankan dolar. Dan hasilnya kita lihat, dikala negara lain struggle, dollars keep it strong. Kan. Alah, baru 200k yang mati, tak apa. Nanti 200k bukan 2 juta ke? 2 juta yang mengidap kan? Ke yang mati? Mati. Dan bila kita lihat satu pengorbanan sebegitu, kita perlu melihat pilihan hidup. Ini namanya pilihan hidup. Macam kita lahir kat dunia, kita ada pilihan hidup. You nak ke kiri, you nak ke kanan. You nak jadi baik, you nak jadi jahat. Kan? Itu sebenarnya fitrah manusia. Jangan bohong dengan saya. Otak kau ada, akal kau hebat, aku boleh fikir mana baik, mana buruk. Tapi kalau tak ada hidayah, sampai mati kau masuk neraka. Kau kena ingat keadaan tu. Baik tuan-tuan, oleh kerana pergerakan dan perjalanan minggu ini, kita lihat tu dia banyak sangat merah-merah macam ni kan. Okay, kita ada euro, dolar, pound sterling, New Zealand dollar, dan akhirnya CHF. CHF mungkin tidak sehebat currency lain, dia punya highlighted dia, tetapi kali ini dia ada kan, dia pada 24 September nanti. Okey, untuk Christine Lagarde ini, kita lihat situasi euro kan. Euro kita tahu setakat ini dalam keadaan yang deceleration. Kalau siapa-siapa tengok MT4 pun boleh nampak. Okey. Agak sedikit tidak menarik. Jawapan saya bukan kerana euro tidak kuat. Jawapan saya adalah kerana semata-mata equities pada saat ini, stock market pada saat ini memang sedang merangsang. Okey, satu, equities dalam keadaan yang meningkat, bond dalam keadaan yang meningkat, dolar kuat. Tetapi dan juga disebabkan oleh kedudukan Nasdaq ataupun saham di Amerika sekarang sedang menjatuh. Sedang kejatuhan. Itu yang meletakkan dolar semakin banyak dibida ataupun dibeli. Saya boleh tengok Nasdaq masing-masing. Saya dah beberapa kali saya ulang panduan macam mana nak baca kekuatan dolar. Pegang counter saham. Kita tak pandai macam mana sekalipun, tak tahu apa tu tangent, cosinus, sinus, hemoglobin, pentagon dan apa semua tu mungkin menyusahkan kepala otak. Tetapi apa panduan kita? Macam kita nak buka pintu, ada tombol dia tak? Tu panduan nak buka pintu, ada tombol dia. Sama lah juga dengan ni. Nak tengok apa mula-mula? Tak tahu. Tak apa, cuba tengok saham. Saham yang macam mana? Saham yang diletakkan sebagai yang panduan kekuatan ekonomi. Dekat semua negara di seluruh dunia, saham adalah indikator kekuatan dia. Jadi kumpulan dia apa? Kalau Amerika pegang Nasdaq, pegang Dow Jones, pegang dua ni. Dia ke kiri ke dia ke kanan? Adakah ke kiri ke kanan? Kiri ke kanan? Maksud bukan saya atas ke bawah betul. Dia ke atas ke dia ke bawah, begitu. Okay. So jika stok ini ke atas, maka nilai dolar akan ke bawah. Itu yang mudahkan itu. So pilih jalan masing-masing. Kalau saham naik, dolar mesti jatuh. Kalau saham naik, dolar mesti jauh. So peganglah tasbih. Saham naik, dolar jatuh. Saham naik, dolar jatuh. Saham naik, dolar jatuh. Saham naik, dolar jatuh. Sampai macam tu saya mengajar Pak Haji 4 orang tu. Itu cara saya mengajar. Jangan samakan saya dengan cikgu yang lain. Cikgu lain ada kehebatan masing-masing. Saya senang. Pegang tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Saham naik, dolar jatuh. Saham naik, dolar jatuh. Saham naik, dolar jatuh. Saham naik, dolar jatuh. Itu satu pusingan berapa kali? 33 kali. Cukup sampai dekat puncak 100 kali. Dia jadi takut cukup lah. Okey, itu satu sifir yang saya ajar. Kedua, apa sifir yang saya ajar? Bond naik, dolar naik. Bond naik, dolar naik. Bond naik, dolar naik. Bond naik, dolar naik. Saya tak bohong tuan-tuan. Lucu tak kalau tengok saya mengajar? Lucu kan? Orang gelakkan saya. Tak apalah, sebab saya berhadapan dengan segolongan insan-insan yang mesra usia emas. Tetapi duitnya itu sangat memberi kesan. Walaupun $25 ni tu kita dapat $30, dapat RM120. Minum kedai kopi, roti telur tampal, cili bawang kasih lebih, petang pun boleh belanja lagi, malah gelak kiki. Jumpanya kat masjid. Saya tak kata jumpa yang dekat Modesto. Saya jumpa mereka di masjid. Itu tempat saya. Tempat tuan-tuan saya tak tahu kat mana. Tuan-tuan mungkin tempat yang hebat-hebat kan, makan di tempat yang menarik-menarik. Kami cuma ada
apa yang ada je hari tu. Kadang bawa nasi lemak RM2.50. TO go wajib lah TO Steady TO K-pop, TO K-pop. Itu menu kami. Saya kata terus terang. kat masjid TO TO K-pop, TO K-pop tu standard. Tak apalah rezeki kami. Okey. Itu teknik dia. Lagi setelah saya ajar begitu, saya akan ajar begini pula. Minyak luni. Pernah dengar nama minyak luni? Minyak luni. Minyak luni tu maknanya kalau tengok minyak, tengok CAD. Tengok minyak, tengok CAD. Tengok minyak, CAD. Minyak pergi mana? Minyak terbang Datuk. Maknanya apa? CAD buy. Kita apa kita nak buat? Sell you can. Okay, sell you can. Itu semua sifir yang saya letakkan sebagai CP warga emas. Dan mereka boleh observe. Alhamdulillah. Walaupun tak ramai 4-5 orang. So, untuk kategori kita dalam segmen sebegini adalah segmen yang diletak sebagai digesting dan pemahaman. Jadi kan saya kata tadi kan, tak kisah macam mana 10 tahun akan datang, kalau kereta terbang kat langit pun, kalau makan tu cuci tangan, tetap cuci tangan. Takkan ting burger satu terus kenyang. Datang malu terbang ke apa, tak ada, walaupun teknologi canggih. Okey, apa yang berlaku sekarang, lagat secara kesimpulan setakat ini, ECB sebenarnya sangat baik. Pada saya dia sangat baik. Cuma kekuatan equities, kejatuhan saham terutama di Nasdaq beberapa hari ini, kan? Kemudian SP500 Standard & Poor's pula tidak dalam terangsang. Dalam pada masa yang sama dia mengheret demand terhadap emas juga semakin berkurangan. Ini yang menyokong dolar untuk mendapat bidaan. Dan dalam pada masa itu, walaupun Jeremy Powell pada Selasa yang lalu memang clear dia meletakkan dovishness terhadap kedudukan Amerika sekarang ini, dan apa yang meletakkan dolar dalam keadaan yang baik adalah semata-mata ini result yang cukup baik. PMI dia expected ataupun berjaya mengatasi sasaran, ekonomi indikatornya baik. Ini yang meletakkan dolar semakin demand. Okay, saya meletakkan bahawa pusingan macam saya katakan sebelum itu, bulan 9 adalah bulan volatile untuk kedudukan market, dan sekarang sedang berlaku. So kita perlu menantikan habis bulan September untuk kita ke bulan Oktober nanti. Saya meletakkan bahawa kita akan sedikit melihat sustainability, ya. Sustainability ni maksudnya keseimbangan ataupun keseragaman, ataupun sustain ni maksudnya cantik lah kan. Dia cantik lah. Bahasa apa nak cakap sustainability, maksud bahasa Melayu panggil apa? Sustainability. Keseimbangan. Keseimbangan, ketetapan. Kita nak nampak dia tetap sustain. Adakah kekal? Itu yang penting. Okey. So untuk hari Isnin itu hanya lebih kepada mereka yang mungkin boleh melihat press conference, kan. Saya pernah tunjuk sebelum ini. Betul. Macam mana nak tengok press conference. Kadang setengah orang bosan. Saya tak nafikan bukan semua orang akan membaca dalam bahasa Inggeris. Sama juga orang kuliah kat masjid pun malas. Tapi dekat luar gitu. Padahal lepas tu pintu masjid je. Kat luar bom. Sama juga manusia. Sifat malas tu mesti ada. Jangan bohong lah. Dan sama juga dengan pound sterling. Okay? Kita ada 22 September. Kita ada gabungan Bailey untuk dia memberi ucapan. Nyam. Sekali lagi Jeremy Powell, dan malam ini pun ada lagi sekali kalau saya tak silap hari ini jam 10 nanti. Ya betul. Sekarang saya rasa sedang nak berakhir mungkin. Jeremy Powell testifies. Cuba kita tengok FOMC pula. Kita tengok dia berucap kan. Kita tak susah sebenarnya nak cari Jeremy Powell ni, sebab 48 minit yang lalu kita pun ada. Ni sekarang live ni ada dekat YouTube, boleh tengok direct. Inilah pakcik Jeremy Powell. Dia tak berapa handsome, tapi antara orang yang muka dia tak ketat. Pada saya dia tak ketat, tak longgar juga, tapi tak ketat. Tengok muka dia. So apa, sama macam kita masuk dewan kuliah atau masuk dalam kelas sekolah, cikgu bercakap kita ambil nota untuk faham apa yang dia observe. So dengarlah, lepas itu masing-masing boleh buat setidak-tidaknya apa sebenarnya yang berlaku di dalam Federal Reserve di saat ini.
Dan untuk pengetahuan semua, Federal Reserve ini adalah bank yang sangat berpengaruh di seluruh dunia. Dia sangat berpengaruh. Betul. Dia juga terlibat dalam sistem perbankan antara yang tertua ditubuh dan diterbitkan melalui Illuminati. Tahu Illuminati ni saya buka sejarah dia. Illuminati adalah suatu sistem di mana sistem untuk menghancurkan segala bentuk keuangan mesti berpaksikan kepada mereka. Jika tidak, kamu tak akan jadi seorang raja di dunia. Illuminati, di mana rukun mereka ini adalah tidak menerima segala bentuk sistem lain kecuali semata-mata sistem mereka. Inilah Federal Reserve. Dan untuk dia kekal sustain, dia kena pastikan dia adalah kuasa dunia, terutama ketenteraan, supaya dia boleh memonopoli, mencipta peperangan, kemudian memberikan penawar, memberikan pembaikan, dan akhirnya mempengaruhi semua, termasuklah diri kita juga terjebak dengan sistem Federal Reserve. Right. Okay, clean and clear. Kita biar dulu Pak Cik Paul kita bercakap. Nanti kalau kita dengar Pak Cik Paul tengah live ni, nanti ni tengah live ni Pak Zoni, nampak betul ni? Lah, dia tengah live ni. Kan kita tak bercerita pasal kita punya ni pula. Tak apa, biar dia live, dia kita live kita lah. Okey, silakan. Dan terima kasih lah. Setakat ni lah dulu pada saya tengok live je Jeremy Powell. Right, kita ada sama juga sebab ini dah suku tahun ke-3. Kebanyakan central bank mula memberikan dia punya testifies ataupun senang kata pembentangan laporan-laporan bank. Besok kita ada awal pagi tadi maksud saya, New Zealand dollars official cash rate kekal. So kita nampak bahawa NZD setakat ini jika dia kekal macam ni memang dia koyak. Nampak okey kan, maintain dia okey. So bila dalam keadaan Amerika tengah kuat sekarang ini tadi, tapi kamu tak ada perubahan, bermakna kamu lemah. So bila kamu lemah, bermakna kamu adalah peluang untuk menarik perhatian supply operation berlaku. Bila supply operation berlaku, bermakna nilai New Zealand dollar akan menjadi rendah. So bila dia rendah, itu bermakna dia dijual. Okay, so lihatlah situasi yang bersesuaian. Okay, so RBI rate statement ni lah nanti yang boleh masing-masing lihat di dalam live conference macam mana ni. Ni dia ada Q&A tau, question and answer. So dalam question and answer tengok CNBC ada CNBC. Wah, ni semua link yang percuma ni tuan-tuan. Bolehlah subscribe CNBC television ni. Bukan nak promote, saya suruh subscribe CTC tau, TV CTC, bukan CNBC. Bunyinya dekat-dekat C juga. CNBC dengan CTC. Dekat-dekat sikit. Cuba CTC bukan CNBC. Cuma bagi tahulah ini benda yang live. Okay, bank negara pun tak buat live kat Malaysia. Kita boleh tengok macam ni, tapi mereka tunjuk. Kerana apa? Dia kononnya dalam keadaan yang transparansi. Maknanya dari Q&A masa dia live, dia akan menjawab lah, maknanya kalau ada persoalan apa-apa. Ya, boleh dengar lah siapa yang soal, siapa yang jawab, siapa yang soal, siapa yang jawab. Ini daripada ni transparent. nampak tu belakang tu Federal Reserve Market. Ni nampak Federal Reserve kan, logo burung elang ni. Ni dekat pejabat rasmi dia. Okey, ke depan lagi trend. Okey, kemudian kita ada 3 suku. Buat tadi petang lah ya. Okey, PMI untuk Germany, untuk Perancis, okey 47.5 daripada 52.2. Kita pun tahu nak membaca, jika dia menyusut daripada sasaran tetap pasti akan melemahkan currency tersebut dan euro pun akan semakin dijual. Dan masing-masing pun tahu bahawa euro setakat ini dalam keadaan yang deceleration. Maknanya dia semakin rendah, tapi dalam keadaan yang berperingkat, bukan dalam keadaan terjun junam. Apa yang kita nak pastikan terjun junam ni adalah GBP. GBP jaga. Dia kalau nak terjun, dia terjun betul. Dia tak ada pause tit sekejap lagi tak ada, dia nak terjun tak kisah pukul berapa dia terjun. Kerana GBP sekarang ini sangat sensitif terhadap the Brexit deal. Dia ada deadline sampai bulan 12 dia tak boleh lagi extend, tak boleh tambah masa, tak boleh tukar pemain simpanan, tak boleh. Tak ada reserve player. Who's going to play? Mr. Boris Johnson. Bojo. Okay, Bojo. Tak ada nanti tukar Margaret Thatcher. Margaret Thatcher dah nak mati, salah. Tu bangga sangat. Atau dia tukar Sunak, Rishi Sunak ke, yang sekarang tengah mula popular sebagai Menteri Kewangan, antara yang dilihat boleh katakan agresif, tapi dalam keadaan yang sopan.
dan memberikan pakej rangsangan kewangan yang paling hebat sekarang dalam sejarah British, yang gaji yang paling mahal. Kita pun dah bahas pasal Rishi Sunak ni sebelum ni kan. Gaji yang termahal sekarang, macam mana dia membela mereka-mereka yang belum bekerja. Betul, kerana pandemik, kerajaan Britain memberikan rangsangan $1,000 kepada orang yang berpendapatan kurang dan sekian dan sebagainya. Itu semua kita dah bincangkan sebelum ni. Jangan kata tak ada, boleh semak dengan segmen kita pasal perbelanjaan ni. Right, and then kita kepada sekali lagi Euro kategori German Flash. Ini kategori PMI, iaitu Purchasing Market Index. Germany ini adalah negara yang paling berpengaruh dalam Kesatuan Eropah. Yang biasanya pengaruh kedua adalah Perancis. Pengaruh ketiga commonly adalah sama ada Itali ataupun Sepanyol. Dan antara top 5 ataupun top 7 dalam keadaan G7, UK termasuk yang antara yang lantang dalam Kesatuan Eropah. Tetapi Jerman, dia adalah the king. Dia adalah yang sangat-sangat tinggi darjat dan kastanya. Bukan kasta bawah, kasta atas Jerman ni. Dia yang terkaya, dia berpengaruh, dan dia yang termaju. Bukan bermakna Perancis tak maju, bukan bermakna UK tak maju dengan kedudukan kewangan yang paling mahal, kadar tukarannya UK. Bukan. Jerman jadi yang teratas kerana dia memonopoli hampir keseluruhan ekonomi dalam Kesatuan Eropah. Jerman, dan itu kelebihan dia. Dan dia juga adalah antara negara yang paling banyak memberi pinjaman kepada kutu-kutu dia. Maksud dia kumpulan 28 negara itu banyak je lah meminjam dengan Jerman. Maklumlah, banyak duit, orang ada beruang beruang. Jadi oleh kerana sikap baik dia tu, generous dia itu, dan sentiasa membela rakan-rakan dalam Kesatuan Eropah, dia diangkat. Jadi dia mendapat sokongan ekonomi yang sangat baik. Orang dengar cakap dia lah. Memang baik. So Angela Merkel ni First Lady, gelaran dia First Lady ya. Antara yang berpengaruh di Eropah. Antara yang berpengaruh, sangat berpengaruh pun dia. Boleh dikatakan sangat berpengaruh. Kalau dia mati kena tembak tu, saya ingat boleh huru-hara Jerman tu. Okey, 2052 56.6, masya-Allah sangat tinggi tuan-tuan. Adakah bulan depan dia boleh achieve lebih pada ini? Adakah orang beli Audi, Volkswagen, BMW setiap hari? Tak. Ya, Purchasing Market Index ni. Purchase, apa makna purchase? Beli. Market lah, belian, indeks belian dalam pasaran. Oh, okey. Purchasing market. Kita rumuskanlah, ni contoh. Ada tak hari-hari orang beli tengok bola dekat Bayer Leverkusen? Pun tak ada kan, sekarang pun tak masuk stadium. Tapi macam mana dia boleh kuat ataupun mendapat demand yang baik? Dia tidak mengharapkan luar, dia mengharapkan Kesatuan Eropah berniaga dengan dia. Dia ada agreement. I'm keluarkan tayar, nama dia Pirelli. Daripada mana? Monza. Monza di mana? Di Itali. Bukan Monza di Banting Monza tu kat Itali. Monza bukan Banting, bukan Banting tu kan? Bukan. Jadi Monza Itali. Jenamanya apa? Pirelli. Sampai dekat Jerman dia kata, okey, kau seorang aja lah jual tayar, boleh? Aku tak boleh jual. Apa bagus? Apa perjanjiannya? Keretanya kereta aku. Oh, boleh? Okey, tip-top. Ada Volkswagen, ada AG, ada Audi, ada BM. Semua pakai tayar tu kan? Letakkan Pirelli. Boleh. So, mutual understanding dalam kategori ini yang memberi kekayaan among themselves. Dalam lingkungan dia orang lah ni. Itu cara dia menjaga kewangan dan ekonomi sama negara. That's why bila Brexit berlaku, satu kerugian terhadap Kesatuan Eropah. Sebab UK antara negara yang terkaya di dunia. Tapi bukan yang paling kaya. Dia antara negara yang kaya dan berpengaruh di Eropah. UK kan? Penjajah antara yang terkaya di dunia. Penjajah kedua adalah siapa? Dikategorikan Germany. Yang ketiga siapa? Ada yang mengatakan Amerika. Tak. Ada yang mengatakan Sepanyol. Tak. Ada yang mengatakan Jepun.
That's why dia kata thunders from the east. Macam mana dia kaya? Kenapa Jepun zaman World War II sibuk nak menjajah negara-negara ini? Jadi aku akan dekat sana. Ke situ pula aku perginya. Kerana apa benda berlaku? So ini akan mempengaruhi euro. Alright? Euro. So euro akan kena bida. Namun apabila berlaku kategori Perancis pula menyusut, hanya Jerman saja yang meningkat, dia bercampur. Dan pengaruh paling besar adalah Germany. That's why Germany ni sebaik-baiknya macam ni lah. Kalau boleh dia kekal dia punya sustainability, ini akan menjaga maruah euro sebenarnya. Maruah euro, cewah maruah euro konon. Ringgit Malaysia sudah. Dan jadi kita ada PMI German Flash Services ni, ni menyusut daripada 53 ke 49. Ini kategori servis ni maksud dia kategori perkhidmatan. Ini sektor pembuatan. Macam saya kata tadi, Audi contoh kan, Audi BM tu semua yang jenama di Jerman, sektor pembuatannya merancak. Dan kita lihat kemasukan made in Germany yang paling tinggi dan yang paling besar antara keuntungan mereka adalah pharmaceutical. Jerman, kandungan ubat ataupun harga ubat antara yang paling mahal di dunia datangnya daripada Jerman. Ini memang diakui oleh mana-mana worldwide pun. Sebab Jerman teknologi dia sangat advance. Even Trump sendiri menawarkan beberapa trilion untuk membeli vaksin daripada Jerman. No deal. You nak you buat sendiri. Maka dia lantiklah Moderna untuk developkan vaksin bagi dia. Asalnya tawaran tu adalah kepada Jerman untuk share dia punya vaksin kepada Amerika Syarikat. Jerman kata no. You bagi 2 trilion ke 3 trilion dolar ke, no, our vaccine is for us. Pada saya ini adalah satu strategi yang kaya lawan yang kaya untuk melihat siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih power. Right. So tersentak tak Donald Trump? Sepatutnya orang boleh terima tawaran dia. Betul tak Zul? Betul lah. Trilion dolar, bilion, ribu, trilion, ratus ribu. Lagi besar. 1,000 bilion, 1 trilion. Oh, bukan sikit. Dia bagi dekat Jerman, tak tahulah, mungkin ada company dia, kita pun faham, ABC lah Cincong. Tapi dia lebih berminat no, our vaccine is for ours, dan hanya akan berada di Eropah sahaja. So dia protect tak kesatuan Eropah. Jerman ni, aku bapak kau, ayah dia besar, kau ni dia kecil. Ni abang long kawasan. Macam itulah ibaratnya. Di bahasa kasar ni begitulah tuan-tuan, untuk mudah faham kan. Habis cerita. Baik, seterusnya kita kepada 9.45 malamnya yang baru lepas tadi. Allahu Akbar. Ini satu kesukaan Jerome Powell lah. Ada senyum tak punya muka? Tengok muka Pakcik Powell, kita tengok live. Oh, dia ada gigi tak ni? Gaya ni ada gigi tak? Ada ke? Ada. Tengok muka dia ada senyum lah. Dia sedang mendengar. 53.5 selesai. Alright, 535, 532 sedikit peningkatan tetapi memadai untuk menyokong kedudukan dolar mendapat bidaan. Emas jatuh ni kalau macam ni, tak ada handbrake. Emas jatuh? Emas akan lagi jatuh. Walaupun saya rally, dia tetap akan jatuh. Okey, dan satu lagi secret saya ajar dia macam mana. Aja senang aja. Nasmas, tahu Nasmas? Nasmas ni maksudnya Nasdaq. Nasdaq Mas. Nasdaq saya ajar dengan saya punya kumpulan kecil warga emas ini. Cari perkataan NAS. Saya kata NAS, kat mana ada perkataan NAS? Ada kat sini tu, NAS. Kenapa dengan NAS tu? NAS tu bukan NAS hadis, bukan NAS dalil Quran, bukan. NAS, saya kata cari NAS. Dia kan cari NAS. Kat mana nak cari NAS? Macam-macam. Biasanya saya akan suruh dia tengok di CNBC Ekonomi, paling senang, ataupun di Wall Street Journal, ataupun Market Watch. Saya kata 3 ni je tengok. Cari, tak susah, terus keluar perkataan Market Watch, lepas tu investing.com, paling senang. Download investing.com, paling senang. Dia ada dia punya apps. Cari NAS. NASnya apa? NASnya naik. Okey. Habis tu kalau NASnya naik jam berapa? Pukul 3 petang tadi.
3 petang belum. Saya kata 3 petang belum. Nak tunggu pukul berapa? Kita nak kena tunggu pukul 9 punya NAS. 9 malam. So tadilah sebelum saya keluar, okey, tengok pukul 9. NAS tu jatuh lah tu. Kalau jatuh maknanya apa? Gold mesti jatuh. Betul dia gold jatuh. NAS jatuh, gold memang jatuh. Itu matematik saya pada segelintir dan sekumpulan warga emas yang diorang seronok bila dia ada cara macam tu. Itulah dia dapat tahu daripada benda yang dia tak tahu. Seronok tu. Itu cara lah. Untunglah Pak Haji pencen ni. So bila kedudukan saham yang rendah, dia akan banyak ada perkara yang akan terdorong untuk terkesan. Apa yang mustahak adalah kita pilih. Kita tak boleh ambil semua, tuan-tuan. Kita tak boleh ambil semua. Memang fitrah manusia ni, Allah Ta'ala kata, aku bagi kamu kekayaan, maka aku akan hadirkan dengan kamu kemiskinan. Dia akan datang sekali. Jika kamu hamba yang bersyukur dan beringat, maka kamu adalah hamba yang mendapat barakah. Tapi jika kamu terus berterusan dengan cara begitu tanpa melihat keberkahan, maka kamu adalah golongan istidraj. Maka bagi kamu kemewahan dan kenikmatan, maka kamu akan hanyut terus dengan kemewahan itu, yang sebenarnya memiskinkan diri kamu, kerana kemiskinan itu datang seiring. Cerita dia macam tu. So oleh yang demikian, kita dah tahu sipir-sipir yang sipir-sipir orang tua ni orang tua saya panggil, warga emas ni, kita implementkan dalam kita punya MT4. Dan malam ini kita teruskan dengan kita punya testimoni terhadap Jeremy Powell pukul 10 yang sedang berjalan sekarang. Cek balik, masih lagi belum selesai. Okay? Masih belum selesai. Mungkin 11.30 kot. Okay. Sebab commonly dia punya ni di antara itulah 1 jam lebih macam tu. Alright. Kita tak buka lagi MT4 kita, Pak Su, Belum. Jadi kita buka sekejap. Kita habiskan dulu. Cantik. Dalam pada masa yang sama, kita akan tengok balik seterusnya. Baik, esok Khamis malam Jumaat, malamnya pun Jumaat, paginya pun Jumaat. Maklumlah kalau Jumaat ni kan, siapa trade Swiss France, ini pun saya sebenarnya agak sukar untuk saya translate dalam bentuk peta ataupun dalam bentuk MT4, kerana assessment, kemudian testifies ataupun testimoni, speak dan speech ini, macam saya kata, kena tengok muka-muka diorang ni bercakap. Kalau tak mampu tak apa, kita tunggu esoknya atau selepasnya, apabila banyak lagi rangkaian artikel yang akan membuat digesting, jaga panduan. Tak ada masalah, tak rugi dan tak lokek pun, dan tak ada rasa macam you never walk alone. Alah, nyampah aku. You never walk alone. Kalau saya tukar, you never left behind. No one left behind. Cewa. Dan ujungnya behind enemy line. Dah lain pula bunyinya. Semenjak terpengaruh dengan Jasmine ni lain macam. Jasmine. Dan sekali lagi kemuncak Jeremy Powell pada esok malam, insya-Allah. Yang ni jaga sikit. Siapa kenal Muncin? Saya panggil dia Muncin. Nama dia bukan panggil Muncin, nama dia dia panggil Muncin. Muncin. Sebut payah sikit orang ni. Okey. Muncin ni dia adalah Setiausaha Kewangan, Menteri Kewangan. Kalau kita panggil kat sini Menteri Kewangan. Di Amerika dia panggil Treasury Secretary. Menteri Kewangan Trump. Yang ini akan ada efek pada pasaran. Kena jaga hari Khamis. Sebab apabila selesai Jeremy Powell, dia akan cerita apa saja soalan yang related. Tapi bila sampai kat Muncin lagi kesebut, Muncin lah, bantailah. Muncin ni dia akan memberi penekanan terhadap apa yang sedang berlaku sekarang. Kerana Powell dia akan cerita secara overview, bergantung pada soalan. Tapi kalau Muncin ni dia akan bentangkan skop yang dia tengah buat sekarang. Apa yang dia tengah buat sekarang? Iaitu contoh seperti Amerika sedang akan berbelanja katalah 900 bilion untuk membeli vaksin.
kita dah order vaksin melalui perbendaharaan sekian, duit kita telah mendapat keputusan pada Senat. Itu kerja Secretary Treasury, iaitu Setiausaha Perbendaharaan ataupun bendahari. Sekarang dipanggil pengurus keuangan, money manager, money management, pengurusan keuangan. Dia pengurus keuangan, financial manager, finance manager. Sorry, tak sebut finance manager. Sekarang bahasanya adalah finance manager. Dia tak panggil lagi bendahari. Alright. Dan ini saya tekankan, siapa yang trade dolar, jaga jam 10 malam ni. Ini boleh merubah carta anda. Impact dia agak kuat ni. Macam ni orang yang mendapat perhatian, dan dia adalah antara orang yang diberi kepercayaan oleh Trump bagi melempiaskan statement-statement berkaitan dengan kewangan Amerika. Dia sangat berpengaruh. Dia macam power lah, tapi dia spesifik. So bila dia spesifik, kita boleh nampak bahawa indeks akan terkesan dengan apa yang dilontarkan oleh Merchant. Okey tuan-tuan, dan kita tahu bahawa 25 September ini tiada sebarang bentuk high impact, jadi boleh berehat-rehat lah. 25 kita tengok minggu depan sikit sebelum kita habiskan. Kita akan jumpa lagi pada 30 hari bulan 9 minggu hadapan, dan kita ada CNY PMI. Ini cukup penting. Untuk 30 September ni, hari Rabu depan, ini akan merangsang Aussie dollar. Ingat, Aussie dollar dah 4 hari berturut-turut jatuh. 4 daripada hari Jumaat dia dah start jatuh. Jumaat, Isnin, Selasa, Rabu, hari ni dah 4 hari dia jatuh. Perhatikan betul-betul Aussie. So dia tak cakap berapa. Di sini dia sebenarnya 51. So kita nak satu bacaan senang kata melepas di paras 50 lah. Asal bawah 50, jual Aussie dollar tu. Jual. Jangan takut-takut, jual lah. Okay. Bawah 50 Bawah 50, jual insyaAllah. Sebab ni antara saya tak untuk yang kumpulan Pak Haji Pencen ni, saya tak ajar dia trade currency, hanya emas saja. Okey. Saya memang trade emas saja. Macam yang lain tu sikit-sikit tu ada. So kita nakkan bacaan yang mengatasi 50 ke atas untuk support OC. Kalau tidak, habis, dia akan lagi rendah, dia akan lagi jatuh. So untuk hari Selasa minggu hadapannya, sebelum tu 29 nanti ada sebarang high impact. Hari Isninnya pula juga tak ada. So bermakna untuk minggu terakhir kita bertemu pada bulan September ini, sebelum kita berpindah ke lebaran Oktobus. Oktobus, bahasa Oktobus ada ke mana? Oktobus pula. Hanya ada satu je high impact minggu depan. So segmen saya minggu depan satu je high impact. Jadi kita boleh cepat balik. Tu ada satu. Mana boleh cepat balik? Dia kena lebih dekat chart. Okey cikgu, ada satu soalan. Silakan. Daripada Fitri Hakim. Minggu lepas Cikgu Yun ada mengatakan bahawa AUD akan mengalami kejatuhan, padahal ekonomi news tak keluar lagi. Betul. Dari sudut fundamental, mana yang cikgu pegang yang dapat fokus kejatuhan AUD? Dia nak start, dia nak tahu lah. Pegang ni pegang CNY. Pegang CNY ni, data CNY ni, data China ni, pegang data China. Alright. Sebab data China ni macam saya katakan tadi, dia adalah dia punya rakan sparring dia. China adalah yang kedua terbesar dia di ikut dunia. rapat Rakan sparring dia, rakan sparring. Rakan sebantal ya. Wah. Rakan sebantal. Tapi behind enemy line. So pegang data China. Jika China mengalami kemerosotan data ekonomi, China ni kalau nak tengok dekat Forex Factory, dia dikumpulkan dalam kumpulan medium. Kebanyakannya medium ya. Kita tengok medium sekejap. Dia data CNY kita tick, kita keluarkan yang merah ni, kita buat. Nampak CNY ni, CNY dia dalam kumpulan medium, tapi dia memberi rangsangan kepada OC. Dia tak dalam kumpulan merah. Sesekali mungkin merah bila data tu betul-betul dia highlight. Okey, kalau kita tengok secara keseluruhan untuk CNY pada minggu ini kan, tak ada. Betul, tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Kalau tak ada, kecilkan lagi. Pergi alamak, mana saya pergi tadi? Pergi kepada yang kuning. Banyak CNY, nampak? CB Economic Indicator ni meningkat, ada yang jatuh. Kemudian mana lagi data dia? Ni dia cuma ada satu je.
Ni satu. Okey, so untuk minggu ini kita tak ada data yang sangat menyokong Aussie dollar. So last data yang menyokong Aussie dollar mungkin minggu lepas untuk CNY. Okey, yang ada. Okey, ni tak ada. 17 pun tak ada. Aduh, gatal pula telinga. 15 pun tak ada. 15 banyak apa fake asset. Ni 15 hari bulan 9, maknanya Selasa minggu lepas. Ni nampak ni result yang membantu kenaikan dolar Aussie dollar, tapi oleh kerana dia light impact, dia hanya dalam keadaan yang perlahan. Dia tidak sehebat macam mana nanti apabila dia pergi dalam kategori high impact. Kan? Macam ni, manufacturing PMI ni sangat penting. Ni adalah section pembuatan. China adalah negara yang cukup terkenal dengan kos pembuatannya murah. Sangat murah. Jadi semua negara tertumpu. Apple buat dekat China. Jadi Fitri Hakim pegang data CNY, itu nombor satu. Kedua, selepas data CNY, dia sangat sensitif terhadap ini tau, Aussie. Aussie sangat sensitif terhadap ni red bank dia ni. Dia sangat sensitif. Dan Aussie RBA, sedang cakap RBA ni, red statement ni, apabila dia meletakkan pelonggaran, dipanggil sebagai commonly adalah easing, iaitu pelonggaran keuangan, monetary easing, dia durasinya panjang. Commonly dia panjang, setahun, 6 bulan, 2 tahun, kadang-kadang sampai 3 tahun dia kekal harga macam tu, Aussie dollar. Sebab rakan sparring dia ni, yang Cina ni, dia akan mengimbangi Aussie. Itu kelebihan Australian dollar. Gaji kat sana pun lumayan. Cara selesa hidupnya kerana keuangan dia stabil, Aussie dollar. Boleh faham Fitri? Setakat ni kita nampakkan kat situ. Okey, satu lagi je daripada Muhammad Faris. Nasdaq untuk reference gold hanya valid untuk speech FOMC ke? Macam mana yang FOMC tu? Nasdaq untuk reference gold hanya valid untuk speech FOMC je ke? Hanya valid untuk speech FOMC? Tak. Nasdaq ni kamu tengok hari-hari. Nasdaq hari dia Nasdaq Dow Jones. Dua ni pegang. Nanti akan ada yang sampingan seperti Standard & Poor's 500, SP 500 tu ada, kemudian ada Euro Stock 50. Itu dah perkara lain. Tapi dia juga memberi rangsangan. Oleh kerana kita trade dalam dolar dan emas yang kita trade dalam dolar, Exau AUD ataupun gold AUD USD kan kita bukan CAD gold, ada CHF gold, ada AUD gold, ada ikut currency masing-masing. JPY gold pun ada. Tapi itu semua melibatkan spread yang besar. Kalau kita profit besar, spender broker nak bayar. Exotic tu bang. Sangat exotic. Okey, soalan tadi untuk Nasdaq ataupun Dow Jones, tengok hari-hari. Yang paling penting, siapa nama bertanya ni? Muhammad Faris. Apa khabar Cik Muhammad Faris? Terima kasih bersama dengan saya. Saya ni banyak merapu. Jangan dengar sangat cakap saya. Cikgu lain lagi hebat. Tengok open counter Nasdaq setiap hari antara jam 8.30 hingga pukul 9. Open day. Di Amerika dia panggil Open Sesame. Itu Sesame Street lain. Maksud saya hari berniaga, buka pintu, welcome to the jungle, bak kata Guns N' Roses. Dia buka pintu, video kegemaran Donald Trump, welcome to the jungle, dengan November Rain. Macam aku kenal sangat dengan si Donald Trump. Jaga open day Nasdaq setiap hari di antara 8.30 malam hingga pukul 9. Tengok tu. Atau sebab apa saya kata begitu? Kerana kita tengok balik dekat Forex Factory, saya tunjuk kenapa saya kata begitu. Sebab kita kecilkan sedikit kita punya impact ni, kita apply filter semula. Tengok kedudukan start bermulanya data Amerika. Jam berapa counter Wall Street dibuka? Adalah 8 pagi. Dan 8.30 pagi bermulanya waktu pejabat. Kita di Malaysia 8.30 malam.
Tengok contoh, saya bagi contoh paling senang. Nampak NFP dia mula pukul berapa? 8.30 malam. Kan? 8.30 malam kita, 8.30 malam di New York. Bak kata Dream Theater, Terminal Velocity, 9 o'clock kata. Siapa tahu tak ada cerita pasal tu lah. Okay. Okay. Kan? Dia triple pedal punya ketuk. 8.30 malam di New York sana. Okay, di Wall Street. Maka kita 8.30 malam. So Muhammad Faris bermula 8.30 itu. Tengok di mana Nasdaq tu. Nak kata Nasdaq ni tak susah. Muhammad Faris boleh tengok dekat yang paling mudah. Macam-macam ada. Contoh kita pergi dekat TradingView ke kan, yang ada live, kan ada full featured chart, ada market ni semua kan. Chart ni semua macam-macam chart ada yang live. Kalau kita pergi Nasdaq, ni Nas dah keluar. Ni jangan ikut ajaran saya, sebab ajaran saya mengajar orang tua-tua tu Nas, memang Nas lah keluarnya. Ni Nasdaq ni pun keluar. Nasdaq ni stok, dekatan stok sakit pula. Maafkan saya lah, saya dah tua, maklumlah. Contoh nampak kan, jatuh kan Riz. Sini Dow Jones kat bawahnya Dow Jones ikut sama-sama ke bawah. Benar yang kita ambil SP500 ke mana? Duduk tengah pun ke bawah. Ini dalam bentuk conteng-conteng. Pergi conteng apa dipanggil ni? Ni elok tanya non-name, sebab non-name dia suka menconteng. Dia tahu ni bentuk apa, ni bentuk apa. Ni naga berapi, ini bunga raya kesayuan, ini pasu bunga terceluk. Dia pandai benda-benda macam tu. Kalau kita letak begini, kan nampak Nasdaq-nya lebih jelas. Okay. So kalau kita letakkan dalam bentuk indikator pula begini. Mana tadi dia punya candlestick? Kan nampak dia jatuh ke bawah. Dia jatuh ke bawah, baru kita buka emas kita, tengok ke mana emas kita. Baik, kita terus buka emas. Dia tak lama-lama nanti kan orang marah saya. Dia kata, you are not teaching about chart, please don't ever and never and forever talk about chart. No. I'm talking about bla 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 je. Okay, kita tengok. Kita nak kena TV. Ya, ini minggu lepas kita punya pending order ada 285 pip, ada $284. Kita letak $1. Kita tak kena kita punya buy stop kerana pucuk-pucuk FOMC lah. Tetapi kita berjaya dalam keadaan kita punya pending order 2. Ini kerana apa saya letak begini? Kalau kita lihat minggu lepas kita sedikit highlighted. It's all about what, brother? It's all about this thing. Kerana kita meletakkan satu bacaan ini kan, Pak kata Haji, kau jangan tekan selagi dia belum touching. Itu pesanan yang sering kali lah. Jadi contohnya begitu. Okay, kita kecilkan sedikit. Buat dia dah besar sangat. Ni saya buang dulu lah. Saya kecilkan lagi. Baik. Apa yang bukan bermakna saya nak tunjuk trade minggu lepas kan, kita ada pending order kan. Sebab masih ingat lagi. Siapa yang mengikuti segmen ni, dia tahulah, dia faham lah. Dia tahulah. Kadang saya tak nak ulang dan saya bukan nak publicity. Saya cuma nak beritahu this is teknik skim mesra usia emas bagi Pak Haji Pencen. Kita pun dah sampai ke TV. Apa yang saya nak letakkan adalah di sini. Ini yang saya nak highlight sebenarnya. Nampak tak? Muhammad Faris. Ini ialah betul. Muhammad Faris saya tadi. Saya suka nama tu, lembut. Muhammad Faris. Sebut namanya. Orang yang mesti lembut, sopan santun. InsyaAllah. Lihat dia punya deceleration. Dia bukan acceleration. Bukan. It is the descending trend. And then the descending trend, it's all about the situasi yang hampir mirroring. Mirroring kalau kita satu bekat aja dia apa kan? Mirroring bercerminkan. Bercerminkan. Saya nak mirroring bercerminkan. Okay. Muhammad Faris, saya kecilkan sedikit. Okay.
Okay, kita pinjam satu benda Allah ni jugalah. Ni sibuk lah roket nak terbang sangat ke apa. Tarik satu. Hidung saya sumbat lah tuan-tuan. 1, 2, 3, 4. Okay, ambil dari sini lah. Senang, dekat sikit. Nampak berhenti lah. Geram betul saya trading view ni. Bagi dekat no name, dia suka lah pakai trading view ni. Okay. Saya tak berminat sebab okay, jangan marah lah. Ni Nazrul gurau je. Aduh yai. Tengok dia dah bawah daripada kita punya trend line ni just a basic learning. And then kita tengok dekat kita punya goal, Masya Allah, tak kesama rupanya. Kesama gitu. Dah kena duit ni rupa itu maksud saya. So di mana setakat mana kita nak berhenti, kita ada sasaran TP. Ni TP kita, the start dia rebouncing. So okay, untuk entry kita yang akan datang, Muhammad Faris, kenapa saya kata pegang Nasdaq untuk lihat emas, itu apa yang saya ajar pada mereka yang di kampung saya untuk kita implement di sini. Saya besarkan sedikit. Seketul. Itu satu bentuk candlestick yang bearish engulfing sangat kuat. At least untuk 24 jam kita boleh bertahan. InsyaAllah kita kekalkan. Nak TP pun boleh. Nak TP ke nak biar maksud? Biar kot. Kena TP dulu. Biarkanlah, saya malas nak cakap. So biarkanlah TP. So minggu ni kita tak ada entry lah. Sebab dia tengah ni, cuma kita padam yang atas ni sebab tak hit. Okay, settle. So okay, inilah sebiar dulu. Kita tengok result minggu hadapan. Kalau nak TP, kita lock siap-siap. Ni saya kata lock. Untuk lock profit, kita akan cari satu harga di antara, this is harga dia yang tertinggi, yang dia cuba hit tapi tak sampai. Maksudnya dia tak berjaya melepasi harga entry kita. Entry ni entry yang baik, terus jatuh. Dan orang yang scalper, dia akan buat ratusan pip ni di sini. Ratusan pip orang yang scalper. Ratusan pip Dengan ratusan pip dia boleh dapat $1,000 di sini. Allah. Boleh buat banyak duit. Pasal pergerakan per candle ini sangat jelas. Sangat jelas. Okay, so kita lock satu harga. Kita ambil yang atas ni berapa. Ni adalah harga dia start jatuh. 1, 2, 3 terbatal dan sekarang sedang retrace. Dan harga tertinggi adalah 1895. Kalau kita letak 1895, 50, ni lebih kurang daripada sini. Kita cuma ada 50 pip, cukup lah. 50 pip, $50. Kita belajar kan. Betul. So kita lock siap-siap. Lock cikgu, kita nak tengok minggu depan. Alright, counting kita selesai. Babe, itu kita punya take profit. Kena ambil, tak kena seberapa yang ada. Tuan-tuan tidak rugi. Alhamdulillah. Tuan-tuan punya ilmu, ada sedikit kefahaman, tak apa, kongsi-kongsi dengan kawan sebelah. Okey, Muhammad Faris. Okey, cikgu. Branches Simon dia tanya dekat cikgu, ada kaitan tak antara AUD dan emas versus emas, ataupun dia versus dia tu hanya USD je? Ulang balik. Dia tanya kat sini, cikgu ada hubungan tak antara emas versus AUD? Oh, ada. Ada 80%. 80%, 80% kejatuhan atau kenaikan currency OC dia mempengaruhi harga emas. 80%. Bukan 100%. Bukan 100%. Dia in between 80%. Baik. So reason 20% itu dia akan dipacu oleh spekulasi ataupun dipanggil sebagai range movement. Yang 20% lagi itulah. Yes. Baik. So kalau tak percaya, kita tengok OC dollar sekejap. Saya bukan seorang percaya, saya jangan dia Muhammad Faris. Ini Muhammad Faris juga ke? Bukan. Ini Branches Simon. Oh, nak bagi siapa ya? AUD. Nak bagi nama dia siapa? Branches lah. Branches, nama manja? Tak tahu. Branch, Mr. Branch. Branch boleh kot. Boleh saya panggil, jangan marah kalau saya salah sebut. Kalau tak betul bagi topak su, salah bunyinya. Marah dia, jangan marah saya. Dia yang ajar macam tu. Saya sekejap saya tengok show all. Saya tak jumpa AUD dalam ni. Memang tak ada saya tengok. Ada orang buang ke AUD dalam ni? Ada. Tak ada paksa. Mana ada orang tak tak ada. Okey, saya ambil satu contoh lah. AUD CAD buat ada kan.
Okey, yang penting AUD lah. Okey, sementara kita ada 30 minit dah habis. Kita saya besarkan sikit just buat panduan. Okey. AUD. Alright. Kecil sedikit. Baik. Okey, satu ni. Suara perlahan tiba-tiba. Mak. Sas. Macam biasa. Nampak tak? Branch. Hello brother. Francis Peace brother. Nampak tak dia ke bawah juga. AUD kita, AUD CAD. Nampak tak? Dan cantik pergerakan ini, nampak. Touching trend line, dan akhirnya dia jatuh. Boleh Mr. Branch? Tadi siapa nama? Branches Simon. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Terima kasih. Okay. Nanti tanya Pak Su lah. Pak Su boleh tolong bantu untuk letak jawapan tuan-tuan. Saya ni merapu je lebih. Terima kasih. InsyaAllah rezeki umur yang panjang. Aku luka wali hazza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda bersama kami teguh di sisi anda. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Yun. Halalkan sengaja perkongsian ilmu pada malam ini untuk pendengar-pendengar kita, kepada pemain-pemain yang memang pastinya menyedari bahawa bagaimana pentingnya fundamental, sebab tanpa fundamental tak bergerak anda punya cat takkan berjalan, dia jadi tepu je. Sebab fundamental lah. Jadi terima kasih dan syabas kepada anda yang terus telah pun terbuka fikiran minda untuk mengambil ilmu fundamental ni, kemudian dicantumkan dengan technical. InsyaAllah dia akan mendatangkan hasil yang baik. Esok kita ada borak bersama dengan Melento. So untuk malam ni setakat ini saja pertemuan kita. Saya doakan anda yang terbaik. Assalamualaikum, kita jumpa lagi minggu hadapan.